Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafir, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhir, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsin, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Mutaqim, Ya
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alright, pertama-tama kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama lagi membuka mata kita, dapat menyedut udara, kita dapat lihat ketenangan dekat dalam negara kita, walaupun dialami perkara COVID ni, alright, pandemik ni, tapi masih kita dapat dapat bangun pagi, dapat menghirup udara, dapat solat dengan tenang, tak perlu takut ada bom ke apa semua, tak ada. Jadi saya rasa ini adalah satu nikmat yang Allah bagi pada kita. Sungguhnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, dan juga saya doakan mudah-mudahan hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jadi hari ini hari Khamis, sekejap saja masa bergerak dengan begitu pantas sekali. Dah cepat sangat masa berlalu. Ini menunjukkan kita ni makin dekat untuk kita pergi ke tempat yang sebenarnya. Jadi apa yang telah pun kita buat persiapan, persediaan untuk kita menghadapi negeri yang lain Dan juga hari ini kita nak juga bincang-bincangkan sikit apa berita-berita panas yang berlaku di kita punya kita punya media sosial. Saya dengar banyak berita panas semalam juga. Saya dengar berita panas kita punya personality yang juga telah kata orang tu adalah keluar kata-kata yang menyinggungkan sedikit perasaan-perasaan dekat situ. Semua ni adalah sesuatu yang kita perlu macam dengar dan kita move forward. Maksudnya kita jangan menjadikan benda-benda macam ni lebih mengaibkan seseorang dan sebagainya. Kita stop daripada perbuatan macam tu. Kita dengar kita teruskan. Alright, dengan banyak lagi cerita-cerita yang sedang berlaku dekat Singapura ni sendiri macam COVID. Semalam dekat Four Leaves Iron Orchard, 4 staff telah didapati positif COVID. Jadi mereka tak dapat dan ini maksa Iron tu sendiri terus ditutup untuk untuk pembersihan dan sebagainya, insya-Allah. Dan bagaimana anda dekat mana kawasan anda semua? Okey tak? Cuba komen macam mana. Salam. Okey, kita ada komen yang pertama daripada Mafiza Mahmud dia cakap salam, good morning AA yang handsome dan baik hati. Okey, disebabkan digunakan akan diberikan satu tepukan kepada yang menggunakan perkataan-perkataan yang memang dihaskan untuk Abang Abu lah. Itu dia. Kita juga ada Haniza, dia cakap Assalamualaikum dan selamat pagi. Semua kat sini semoga dipermudahkan segala urusan kita semua, ya. Alhamdulillah. Dan apa kata awal-awal pagi ni sambil kita menunggu kita share kepada semua kawan-kawan kita, kita tag kepada mereka agar mereka juga dapat bersama. Boleh tag, mungkin kalau share tu rasa macam mengacau privasi orang dan sebagainya, kita boleh tag saja dekat komen ni, tag member-member kita, kawan-kawan kita yang juga boleh dapat sesuatu daripada hari ni. Sebab hari ni saya nak bawakan satu topik nanti dalam segmen 9.30 nanti. 3C yang power untuk mempunyai rating yang tinggi dalam kewangan. Maksudnya sebagai seorang usahawan kita perlu ada rating yang tinggi untuk kita dapatkan loan, kita dapatkan pinjaman, kita dapatkan banyak bantuan kerajaan, grant-grant dan sebagainya. Dan apakah kaedah untuk kita menjadikan kita punya rating ni nampak macam wow, power. Orang dah tak tanya banyak benda, dia orang cakap terus orang ni apply tu dapat, macam mana tu kita nak pastikan kita menyiapkan diri kita agar kita juga ke dalam cara macam tu. Okey.
Alright, dan semalam juga dekat Singapura kita ada 7 orang telah ditangkap kerana illegal gambling. Mereka berjudi dan juga breaching COVID. Bila berjudi ni, of course lah, SOP ni tak terjaga kan. Kita dia berjudi ni, dia bukan jaga SOP kan. Dia lantak dia, jadi kena serbu dan semalam ditangkap. Alright. Okey, dan Alhamdulillah di Singapura perjalanan COVID untuk student telah pun dimulakan. Jadi 2 daripada 3 pelajar universiti dikatakan telah pun register untuk COVID, right? Okay. So inilah antara bendanya. Dan satu lagi berita menarik, bukan menarik lah, berita yang macam kurang best ni adalah 394 residen ataupun penduduk di Punggol di Singapura, HDB block test negatif. Maksudnya bagus lah, daripada banyak tu 394 tu semua ni dia test negatif, dia tak ada COVID. Jadi selamat lah benda tu, sebab di Singapura ada juga dijalankan satu randomly, kita pergi satu blok semua kita check macam mana macam tu. Alright, okay. Dan apa keadaan yang akan berlaku selepas Jun 13 di Singapura? Kita nak tahu sama ada SOP tu akan dilonggarkan, macam mana kedai makan boleh buka balik ke untuk duduk dan makan. So kita kena tunggu dan lihat. Kita ada lagi 3 hari untuk benda tu, insya-Allah. Alright. So bagaimana anda semua yang berada di sini, ada tak cerita-cerita ataupun kisah-kisah menarik yang awak nak berkongsi dengan Abang Abu? Silakan boleh komen dekat sini untuk bagi tahu apa yang mungkin sedang berlaku di kawasan anda, ataupun mungkin ada benda-benda menarik yang berlaku yang kita orang tak tahu, yang mungkin awak nak cerita dekat kita. Kita pun nak dengar juga pagi-pagi ni kan. Dan bagaimana dengan sarapan awak? Hari ni hari Khamis, ada yang mungkin ada puasa ada juga puasa Isnin Rabu, Isnin Khamis. Jadi mungkin ada yang berpuasa. Okey. So bagi yang tak berpuasa, apa sarapan hari ni? Apa benda yang awak makan? Apa benda yang awak nak makan ataupun nak makan ni? Ada plan ni nak makan ni. Ada tak benda tu? Cuba komen kat sini. Jangan duduk diam saja. Saya memang tak suka, walaupun kita ni hanya kecil tapi kita kena macam lonjak, macam kita kena tunjuk betapa kita ni kecil-kecil ni tapi dahsyat. Dia tak boleh macam kita sikit tapi kita punya komen ni pun lemau. Jangan. Alright. So bagi komen-komen awak. Dan juga kalau ada pagi-pagi ni, apakah siapa yang berapa ramai yang actually kat sini yang buat exercise? Kita bukanlah ramai orang, sebab ramai yang belum sampai lagi ni. Macam yang selalu saya tahu yang akan buat exercise pagi ni, Zul Apple tu dia selalu buat exercise pagi. Dan Ayu Asi tu kadang-kadang dia buat pagi juga exercise ni. Jadi ini antara orang yang selalu saya tahulah. Yang lain semua saya tak tahu. Okey. Semalam juga kita orang ada pergi ke hari jadi. Jadi hari ini juga saya ucapkan selamat hari jadi kepada sesiapa saja yang menyambut hari kelahiran mereka pada 10 Jun ni, dengan ucapan mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala akan permudahkan segala urusan anda, memberikan anda kehidupan yang barakah dan dirahmati Allah, mudah-mudahan terus mencapai segala kejayaan. Alright. Okey, jadi Mafiza dengan Niza saya nampak awak dua je dekat sini. Jom kita bincang apa-apa. Ada tak benda-benda yang awak nak share ke dekat kita orang ni, ataupun yang baru masuk ni semua kan? Yang ada yang baru masuk ni, bolehlah komen-komen sikit. Saya nak check juga siapa yang mungkin kita ada Kak Ashura kita Kak Ashura, apa khabar? Macam mana? Alright, Kak Ashura telah menggunakan satu perkataan yang dihaskan untuk Abang Abu perkataan tu. Jadi kita bagi dia satu tepukan. Alright. Ni siapa yang menggunakan perkataan tu akan dapat tepukan. Okey, jadi apa cerita? Cuba cerita sikit benda-benda. Siapa yang hari ni exercise? Ada tak exercise kat sini? Korang ada buat exercise tak? Pagi-pagi bangun exercise, berjalan ke, berjogging ke? Saya memang belum 100%. Jadi dia macam batuk-batuk sikit. Saya harap jauh lebih okey sikit. Okey. Siapa kat sini? Mafiza ada exercise ke? Ataupun Haniza ada exercise ke? Ataupun korang memang terus on, lepas tu korang pergi buat kerja pagi kan? Pagi ni buat kerja sebab dia pukul 9. Kalau pukul 7, pukul 8 mungkin tak ada kerja, jadi dia boleh duduk dengar kan? Tapi bila pukul 8, pukul 9 ni dah mulalah nak buat kerja, nak masak lah, nak hantar anak lah, nak siapkan benda-benda banyak tu kan?
Alright, itu yang sering berlaku. Okey, apa-apa pun kat sini ada lagi buat renggangan sikit. Kak Niza ni dahsyat adalah buat renggangan So simple je lah kan. Kita bukan suruh nak berlari ke apa kan. Berenggang tu bagus. Alright. Oh, tengah drive. Okey. Alright. Okey, tengah drive. Jangan kacau. Kalau drive tu jangan kacau fokus pada driving. Jangan apa ni nak type semua. Tapi kau pergi mana ni Munirah ni driving ni? Kan ada mungkin ada kerja kot. Sebab sekarang kan kita PKP ni banyak yang tak ada pergi buat apa-apa kan. Alright, dalam PKP 3.0 ni saya dah berjaya buat rak almari dari kayu pallet. First time buat. Bila PKAA pernah kata buat ke suatu kerjaan setiap hari, buat kerja kreatif, boleh, bagus tu, Alhamdulillah. Like benda tu boleh juga jadi satu kebolehan untuk kita dapatkan kewangan juga tau. Kita boleh buat kursus. Kita boleh ajar orang lain macam mana daripada tak ada benda simple-simple kayu ni boleh buat something kan. Alright, fikir-fikir kan kalau mungkin ada masa yang lebih mungkin dekat kawasan tu, ataupun mungkin ada juga NGO yang sebenarnya memerlukan benda-benda macam ni. Dia orang ada member tapi dia tak ada aktiviti, dia tak tahu macam mana nak buat aktiviti untuk member untuk mendapatkan duit, untuk menjana duit. Lebih-lebih dalam keadaan COVID dan semua ni kan, ramai orang yang berfikir macam mana kita nak buat duit, dan kadang-kadang idea ni tak ada, dia buntu tau. Jadi bila dia tengok Hafiza boleh buat benda ni, sebenarnya benda ni boleh ajar lah dekat kita orang punya group kita yang ada dekat 100 orang, 200 orang tu tempat kan. Mungkin bolehlah ambil yang berminat 30 orang, 20 orang, buat satu kursus. Alright, okay, bagus. Alright, sambil tu terus tekan love dan juga tag kepada adik-beradik kita. Kita masih lagi menunggu banyak adik-beradik sebelum kita punya segmen yang akan bermula, 3C yang power. Okay, apa kata juga kita mulakan sambil kita menunggu ataupun menunggu masa untuk kita punya topik hari ini. Ada tak soalan yang mungkin adik-beradik abang-abu kat sini nak tanya? Ada tak soalan-soalan yang mungkin awak rasa boleh kita bincangkan pada hari ini berkenaan dengan topik meminjam, mendapatkan bantuan atau apa saja yang awak rasa akan memberi manfaat kepada anda? Kita boleh bincang-bincang kat sini. Okey. Dan juga kalau ada topik hangat yang awak rasa macam bagus juga untuk kita bincangkan, boleh kita bincangkan. Sampai 9.30 ni memang kita nak cerita benda-benda yang hangat sikit kan, yang boleh buat orang macam best aku nak dengar lah benda ni. Benda-benda macam tu lah Okay. Selain daripada tu kat sini tak adalah banyak benda sangat. Alright, itulah antara benda-benda yang kita dapat daripada berita dekat Singapura ni Alright, saya pun belum sempat lagi baca apa-apa berita. Okay, okay, kita akan okay. Alright, so ada ke tak ada? Tak ada apa-apa macam nak tanya nak tunggu abang-abu juga keluarkan topik ke nak berbual Alright, saya memang okay, kalau topik hari ni kejap lagi kita akan bincang. Ada tak benda-benda lain yang mungkin kita nak bincangkan ke, atau ada tak topik yang korang rasa macam sedang hangat diperkatakan dekat luar sana? Di Malaysia saya rasa semalam ada politik lah, dekat politik Malaysia semalam diberitahu bahawa yang di Pertuan Agong berkenan untuk berjumpa dengan semua ahli politik, ketua-ketua politik untuk perbincangkan arah tuju selepas ni. Satu benda lah yang mungkin juga akan memberikan satu benda baru sebab dah lama sangat kita macam tak dengar apa-apa cerita sebab tak ada parlimen dan sebagainya. Okay, saya tak pandai bab-bab pelaburan, baru belajar dan belum boleh lagi dari segi kewangan. Tapi macam mana dengan saham bank okay. Bila kita nak macam move forward ni, nak melabur ni semua bagus.
Tapi seperti apa yang Abang Abu dah sediakan, macam Haniza ni semua, you dah disediakan satu step by step approach, untuk awak mula betulkan level 1, kemudian kita ke level 2, level 3 dan sebagainya. Jadi pada pandangan Abang Abu, pertama sekali adalah kita menguatkan kita punya simpanan tu dulu, alright. Kita kuatkan simpanan, yang selepas tu barulah simpanan tu akan diagihkan untuk pelaburan. Okey, pelaburan yang berkenaan, pelaburan yang bersesuaian dengan diri kita, bukan main melabur apa-apa saja. Okey, antaranya kalau nak main saham tu, of course lah, bermula dengan membeli saham-saham yang kita ada duit, yang kita boleh hilang. Duit tu tak kisah, kita tak kisah. Contohnya kita mungkin tak perlu untuk setahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, tak perlu. Jadi duit tu boleh kita laburkan dalam saham-saham seperti bank tadi. Dan dalam keadaan sekarang ni, kita boleh melihat sebenarnya banyak saham-saham yang kita boleh dapatkan dengan harga yang sangat murah, ataupun kata orang tu dia below dia punya below value. Dia macam beli rumah. Kadang-kadang kita beli rumah kan, rumah tu sebenarnya kalau ikut pasaran harga dia mungkin 500, tapi disebabkan ekonomi yang teruk, keadaan yang tak menentu, harga dia turun sampai 300,000. Itu sebenarnya adalah peluang, right? Dan harga tu akan naik balik ke 500,000 bila ekonomi menjadi baik. So sama juga dalam pasaran saham di mana ada saham-saham yang blue chip nama dia, yang value, foundation dia kuat. So mungkin kalau kita tengok fair value dia, kalau kita kira kan, mungkin boleh juga tengok dekat iSaham. Ada banyak platform yang kita boleh sebenarnya dapatkan info yang berguna macam tu untuk melihat fair value dia. Contohnya hari ni harga dia RM5, tapi kita tengok fair value dia adalah RM7. Maksudnya dia below daripada market value dia. Jadi ini adalah saham-saham yang kita boleh berlabur bagi orang yang hendak melabur untuk jangka masa panjang, alright. Jadi itu apa yang Abang boleh nasihatkan lah. Tak perlulah pandai, sebab kita tak akan pandai selagi kita tak buat. Bila kita dah mula buat, baru kita akan mula ada confidence, dan kita akan mula jadi lebih baik dalam benda tu. Jadi pastikan kita buat, alright. Dapatkan macam buka account CDS, banyak benda-benda macam tu lah yang kita boleh buat. Alright, Aslina, Assalamualaikum dan semua, AA dan semua. Alright, terima kasih. Kita ada juga Mafiza kat sini. Alright, Mafiza dia tanya, saya banyak nampak kayu pellet. Okey, mula-mula tak fikir, lama-lama terfikir juga. AA cakap jika orang tak nak tu rezeki kita, jika orang tak nak tu rezeki kita, kenapa nak fikir? Kita nak fikir, ambil bawa balik tepi, mula-mula tengok dalam gudang, belajar dan terus buat. Bagus, tahniah kepada Mafiza kerana memulakan satu usaha yang bagus lah. Dekat masa-masa PKP ni, kita banyak masa yang kita boleh sebenarnya kita gunakan untuk dapatkan ilmu, kita dapatkan kewangan, kita dapatkan kemahiran. Jadi masa yang banyak tu jangan kita terlepaskan begitu saja. Of course kita juga perlu melebihkan juga bahagian akhirat kita juga dengan masa yang ada ni. Mudah-mudahan bila kita jaga akhirat kita, insya-Allah kita akan dapat kebaikan yang bagus juga dekat dunia. Okey. So Munira juga dia tanya satu benda kat sini. Dia cakap, kalau dapat loan, apa patut kita buat? Loan business. Kalau dapat loan, maksudnya apa? Sebab dia bukan kalau dapat loan, awak ni awak yang kena apply loan tu. So first kali sebelum kita nak dapat loan tu, maksudnya kita kena tahu kenapa kita nak meminjam. Nampak tak? Ini juga masalah ramai orang tau. Ramai orang dia punya masalah dia tak tahu benda tu dia dapat, dia tak tahu apa nak buat. Inilah kan, kita ambil loan tapi kita sebenarnya tak ada rancangan, tak ada cadangan, tak ada apa-apa. Jadi apa yang selalunya berlaku bila kita dapat loan tanpa ada satu perancangan, kita akan terjebak buat benda-benda yang mungkin sebenarnya tidak ada apa-apa kesan, malahan dia menambahkan hutang kita. Sebab tu kena berhati-hati. Nak dapat hutang ni bukannya tak boleh, tapi kita kena ada plan. Apa yang aku nak buat dengan loan ni? Apa perancangan aku? Mesti kena ada perancangan. Kalau tak ada perancangan, awak akan menjadikan duit yang awak dapat tu akan mungkin hilang ataupun digunakan dalam perkara yang langsung tidak memberi manfaat. Jadi kena check benda tu, right? So bila kita dah ada dapat loan, barulah kita boleh sebenarnya susun atur apa yang kita telah rancang, kan? So jadi dia akan bermanfaat pada kita. Jadi pastikan sebelum dapat loan, awak kena tahu kenapa aku nak loan ni. Bila dah dapat loan, kenapa aku nak loan ni dan apa yang perlu aku buat dengan loan ni. Sebenarnya dalam loan kan, soalan ni boleh jadikan loan tu loan jahat atau loan baik. Dia ada dua loan jahat dengan loan baik. Loan baik ni
bila kita dapat loan tu, kita gunakan untuk dia menghasilkan pendapatan, dia menghasilkan duit, dia menghasilkan satu cash flow kepada kita. Itu loan baik. Tapi loan jahat ni, kita dapat, kita mula membelanjakan dalam benda yang sebenarnya tak mendatangkan apa-apa, malahan dia menjadi satu consumption di mana dia jadi liability. Kita dah lah loan, lepas tu bulan-bulan kena bayar, lepas tu dia tambah penyakit, dia tambah lagi yang sebenarnya kita kena keluarkan duit kita lagi untuk apa-apa dan sebagainya. Jadi berhati-hati dalam menggunakan loan business ni. Dan lagi jahat, kita ambil loan business, kita gunakan untuk personal, itu lagi jahat. Jadi perlu tahulah. So bila kita tahu, saya rasa kita akan lebih terurus lah dalam benda-benda macam tu. Alright. Okay, kita ada Shana daripada Labuan. Morning AA, dia cakap morning, insyaAllah. Okey, ni ada satu lagi soalan. Apa pandangan AA tentang Malaysia pada tahun 2020, semua pembayaran tanpa tunai? I think benda ni awak tak boleh elak lagi. Right, benda ni dia tak boleh elak lagi. Tapi cuma saya tak tahulah 2020 tu 2022 tu bersedia tak. Mungkin bukan keseluruhannya, tapi benda tu akan meleluasa. Alright, benda ni akan mula berleluasa. Kalau kat Singapura, apa yang sedang berlaku di Singapura sekarang, semua penduduk Singapura ni diajar, especially yang dah berumur 50, 60, 70 tahun ni, diorang diajar macam mana nak menggunakan digital payment ni, macam mana kita nak buat bayaran, macam mana nak scan, dia ada satu apps yang diorang boleh buat benda tu, dan ada kelas-kelas untuk diajar. Dia juga sediakan tempat-tempat untuk orang yang tak faham ni untuk belajar benda tu. Sekali, dua kali, tiga kali dia buat, dia dah faham. Jadi I think benda ni akan juga terjadi dekat Malaysia. Dan hari ni saya sendiri pun dah banyak, dah tak adalah macam dulu lagi kan, nak bayar pakai apa pun. Semuanya memang dah digitalization. I think itu something yang akan berlaku. Jadi kita kena bersiap sedia lah, kan, bersiap sedia, sebab benda ni kita tak boleh lari. Alright, okay, so itu antara benda yang ada soalan. Ada lagi soalan? Okay, kalau ada lagi soalan kita teruskan, alright, untuk kita menjawab sikit sebelum kita punya topik hari ni 3C. Jadi saya nak juga anda tag pada member-member, kawan-kawan yang mungkin ada dalam perniagaan, mungkin dia nak tahu kenapa aku apply tak dapat, kenapa dia tu apply dia dapat, dia ni apply loan dia dapat, dia ni apply loan dia dapat, aku apply tak dapat. Apa masalah aku? Padahal sama je. Aku pun memang aku tak adalah hutang, dia tu pula hutang lagi banyak. Dia tu hutang lagi banyak, dia boleh dapat loan. Aku ni tak ada hutang, tak dapat loan. Kenapa ni kan? Jadi ramai orang ni dia benda ni jadikan ramai orang tu macam dia pening kan. Padahal aku tak ada loan, patutnya akulah dapat. Ini tak, dia tu loan lagi banyak daripada aku, hutang dia lagi banyak, dia boleh dapat. Aku pula tak ada hutang, aku tak dapat. Jadi ramai orang pening. Jadi sebenarnya kenapa juga kita perlu tahu, sebab dalam perniagaan ada satu ketika nanti bantuan dan pinjaman kewangan ni akan jadi satu benda yang penting. Sebab tanpa benda tu, kita tak boleh move forward, tak boleh move ke depan. Jadi sebab tu kita perlu buat persiapan awal untuk memastikan kita ready. Bila benda tu berlaku, kita dah ready. Dan bila kita pergi saja, kita senang, tak ada lagi masalah. Jadi itu yang kita nak bincangkan pada hari ni, yang saya namakan 3C, yang power untuk kita betulkan. Alright, yang kita akan bincangkan pada hari ini sebagai sambungan daripada episod-episod sebelum ni. Bagi yang terlepas episod-episod sebelum ni, anda boleh cek balik Facebook saya ni, ataupun awak boleh pergi kepada YouTube Abang Abu Mekanik Wang. Sebab dalam YouTube tu semua rakaman-rakaman setiap hari ni telah pun di-upload dalam YouTube tu. Jadi awak boleh dapatkan banyak ilmu-ilmu secara percuma. Awak boleh jadikan dia sebagai satu macam Netflix jugalah. Pasal kewangan lah kan. Apa benda yang Abang Abu bincang semua ni ada kat sini. Yang bersesuaian dengan anda, bolehlah tengok benda tu. Alright, so kita ada lagi satu soalan lagi. Kebanyakan platform yang berurusan jual beli kena online. Jadi kita kena belajar cepat dan fikir macam mana nak kurangkan interest. Alright, yes kan. So hari ni sebab lagi satu, lepas ni pula, ini baru bahagian pembayaran digital. Lepas ni akan berlaku apa pula tahu? Akan berlaku payment method menggunakan kripto, menggunakan bitcoin dan banyak benda-benda macam tu. Jadi persiapan kita untuk memahami apa tu wallet, apa itu banyak
kan, banyak payment gateway, apa tu wallet wallet ni dengan wallet ni apa bezanya, macam mana nak transfer daripada wallet ni ke wallet tu, banyak benda kan. Sebab kesilapan mungkin kalau macam bank ke apa ni kita boleh lah trace balik kan. Yang ni kalau dah kita dah transfer, especially kalau kita pakai crypto dan sebagainya, habis awak tak boleh dapat lagi. Jadi itu adalah benda yang kita kena fikir-fikirkan lah. So I think good discussion mengenai Aslina yang bawa ni pembayaran tanpa tunai. I think ia juga Singapore, kenapa dia start benda ni very long time ago, sebab dia juga memastikan bahawa tak ada tunai tau. Sebab tunai ni juga akan memulakan pemikiran untuk berasuah lah, apalah ni kan. So bila dia tunai ni memang like ada benda. Tapi bila kita bayar pakai digital apa ni semua, dia terus rekod dan kita hanya bayar apa yang kita perlu bayar, dan tak dia mengurangkan lah gejala rasuah dan sebagainya lah. Itu yang sebenarnya saya nak jadi. Alright, dan okey, hari ni kita punya topik yang kita nak bincangkan 3C yang power untuk punyai rating yang tinggi. Maksudnya, apa yang Abang Abu cuba nak bagi tahu kat sini, dalam masa kita nak meminjam duit, kita nak buat loan, kita nak apply untuk perniagaan kita sebenarnya, untuk perniagaan kita, dan kadang-kadang apa yang kita apply ni di reject. Awal-awal dia dah reject dah, dia cakap tak boleh terus, kan. Ada pula dia ambil, lepas tu dia bila di review balik dia cakap ada masalah. Tapi kenapa apa masalahnya? Itu yang jadi tanda tanya. Jadi jawapan untuk itu sebenarnya, kalau dekat Malaysia ataupun dekat Singapura ni, kita ada credit bureau yang mana kita boleh pergi check. First kita check personal kita untuk memahami bahawa kerana personal ni ada impact pada company kita. Kalau kita company, dia akan check semua director dari segi secrets dia, sitos dia dan sebagainya. Jadi Abang Abu cadangkan, alright, jangan fikir pasal duit lah dalam ni, RM24 je. So awak boleh buat satu sitos, pergi dekat sitos, alright, sitos dekat Malaysia, CTOS dekat Google, awak type, nanti dia keluar, awak pergi je link tu, dan pergi kat sana buat satu ujian. Maksudnya ambil credit rating awak, alright, bagi nama IC apa tu semua, dan mereka akan keluarkan satu report. Okey, dalam report tu sebenarnya kita dah boleh tahu macam mana sebenarnya kita punya kedudukan kewangan kita. So dekat situ juga kita dah boleh tahu apa masalah kita, apa masalah personal kita. Mungkin dari segi bayaran kita ke, dari segi hutang yang tertangguh ke, atau yang terperanjat. Mungkin awak terperanjat sebab ada dekat situ benda yang awak tak tahu ataupun awak tak ambil. Ada juga kredikan yang mungkin awak ambil tanpa awak tahu, sebab kemungkinan bila awak memberikan data-data awak kat tempat ni, orang boleh menggunakan data tu untuk mendapatkan pinjaman, mendapatkan atas nama awak tau, dan didapatkan kredit kad kan. Akhirnya benda tu pergi dekat awak, jadi awak jadi dia punya kata orang tu, awak telah di scam lah, ataupun telah dipergunakan butiran awak untuk dapat. Dan ini berlaku, ini bukan saya cerita dongeng kat sini. Okay, kita cerita benda ni betul sebab ada yang terperanjat bila nama mereka ada dalam benda-benda yang dia tak guna, dan bila diselidik balik telah digunakan butiran dan data mereka untuk mendapatkan benda tu dan diletakkan nama. Jadi dia orang pening. Jadi dia pergi macam mana ni? Jadi awak kena betulkan benda-benda ni, jadi semak. Alright. Lagi satu, ada juga mungkin sebab mungkin awak pernah lah berhutang apa tu semua, dah lama dulu dah settle pun benda tu, tapi nama awak masih tersenarai dekat situ. Itu juga mungkin menyebabkan awak punya proses loan tu telah direjectkan. Kadang-kadang sitos ni bukan kewangan saja, sitos ni juga dia boleh juga ambil kes-kes di mahkamah ataupun di SSM, di lembaga hasil. Banyak benda ni akan link balik dekat situ. Mungkin awak tak pernah berhutang, tapi awak rasa kenapa saya tak dapat, dan bila check dia cakap ada problem kat sitos. Mungkin awak ni pernah jadi seorang director dalam company yang awak sendiri tak tahu, nama IC awak digunakan, dan mungkin company tu ada problem sebab dia tak hantar report ke, audit ke dan sebagainya. Akhirnya nama awak akan tersenarai juga dekat situ, yang bawa ke sitos ni.
Mungkin juga pekerja awak ni ataupun sesiapa buat komplain di mana nama awak telah juga disenaraikan sebagai seorang yang disu. Walaupun su tu tak ada benda kan, mungkin dia just su je, tapi ini juga boleh menyebabkan nama awak tersenarai dalam situs. Jadi apa yang Abang Abu sarankan untuk kita nak betul-betul macam kata orang tu get ready proper, kita betulkan semua benda ni, pergi buat check dekat situs ni secara online. Okey, dapatkan report dan tengok report tu, dan dekat situlah awak boleh membina satu kredit yang cantik. Alright, so itu yang first sekali lah yang saya nak bagikan untuk kita bermula. Biar kita check betul-betul apa keadaan aku. Alright. Alright, sebab inilah yang first kali awak kena buat, iaitu C yang pertama, kredit. Kredit rating kita. Kita nak tengok apa kredit rating kita. Sebab apa? Dengan tengok tu je dah tahu awak boleh ke tak boleh, kan? Kalau awak tengok benda tu memang teruk, dan memang senang awak sendiri semua ni teruk, dia automatic dia dah tolak awak, dah tak boleh dapat lagi. Jadi pastikan awak buat benda tu. Okey, now so kita ada soalan sambil-sambil tu sebentar. Okey, kita ada Zul, Abang Zul Apple. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi abang, thank you for coming. Kita baru mengumpat abang tengah buat exercise tu. Banyak company dah start transfer melalui e-wallet. Saya dah mula menggunakan platform dari Zara World. Okay, transfer dolar guna e-wallet, tapi dapat get back daripada peniaga dan jadikan network sebagai marketing agent kita yang free. Alright, so it's good that you dah mula masuk ke benda tu, supaya kita masuk awal, supaya kita faham. Sebab lepas ni ada very complex benda-benda akan datang, kan? Kat situlah awak kena mula ada at least basic benda-benda macam ni, supaya senang untuk kita adaptasikan dengan apa-apa yang lain. Alright. Ini Shana dia cerita kena check, sebab saya kena pending 10 sen nama kat Kraksi Kris. Nampak tu, kan? Walaupun benda tu kita dah settle, kita rasa benda ni dah habis, sebab mungkin beberapa sen, beberapa ringgit tu menyebabkan nama kita belum boleh dikeluarkan lagi, ataupun benda tu dah habis tapi masih tak dikeluarkan sebab tak ada information yang kita bagi pada pihak situs. Pihak situs ni pun satu, dia kalau macam apa-apa negatif pasal kita, dia automatic. Tapi kalau benda tu dah settle, dia tak peduli sampai kita bagi tahu, right? Sebab benda ni pernah berlaku pada saya pun. Jadi benda tu kita yang kena check, kita tak boleh nak salahkan sesiapa kat sini. Jadi sebab tu saya cadangkan 6 bulan sekali kita buat satu situs test, kan? Mungkin kalau rasa 6 bulan tu banyak sangat, setahun sekali at least buat lah, alright. So benda tu, jadi sebab kredit rating ni akan bagi sebab bila kita buat loan, kan, salah satu benda yang diorang tengok ni adalah untuk dia tengok awak punya credit score. Credit score awak ni macam mana? Kalau credit score awak ni teruk, mungkin awak tak diberi loan, ataupun sebab teruk sangat, ataupun tak ada credit history. Dia tengok tak ada kredit. So bila tak ada kredit pun boleh menyebabkan bank menolak, sebab dia tak tahu apa sebenarnya awak punya kesihatan awak. Dia macam nak beli insurans, kan. So dia kena buat test. Kalau tak buat selepas certain umur, awak kena buat awak punya test, kan. Kalau tak buat, awak tak boleh dapat. Sama juga benda ni. Jadi awak kena buat benda ni. Sebab kalau kredit rating awak teruk, ditolak je, dia tak bagi. Ataupun kemungkinan kalau awak ada juga kredit rating yang nampaknya tak bagus, mungkin awak boleh dapat loan, tetapi dia punya kadar faedah dia tinggi. Maksudnya awak tak akan dapat loan yang murah. Alright, Okey, jika kes macam tu, macam mana nak buat? Okey, kalau kes macam Shana cakap ni, kan, kita kena berhubung dengan pihak situs. Alright, kita kena kita kena hubung dengan dia orang. Okey, bagi tahu okey, saya punya nama masih ada kat sini, tapi kes ni dah habis dan sebagainya. So pihak situs ni akan minta awak butiran dia lah, apa dokumen-dokumen yang perlu untuk mengesahkan benda tu. Jadi bila kita dah hantar benda-benda macam ni, mereka akan proses untuk mengeluarkan nama kita daripada benda yang kita tersenarai tadi. So kita kena berhubung dengan dia orang. Satu, of course, awak kena ada data-data ataupun dokumen-dokumen yang dokumen yang membuktikan awak memang dah habis ke, dah tak ada ke dan sebagainya. Jadi awak kena buat macam tu. Tapi kalau ada benda yang awak syaki yang ini bukan saya, dan awak perlu buat report polis, tapi masih awak bertanggungjawab.
untuk nak selesaikan benda tu, right? So sebab benda tu tak boleh buat apa lagi, kes polis mungkin untuk mereka bawakan untuk nak bagi tahu kalau ada apa-apa nanti kan, mungkin bank ke apa, at least you ada lah, sebenarnya bukan awak yang buat dan sebagainya. Tapi itu bukan alasan untuk awak tak dihukum ataupun tak denda ataupun tak ditanggungjawabkan. So itu adalah nama awak dan itu adalah di atas nama awak, dan maka awak yang bertanggungjawab. Sebab tu kita kena jaga benda tu, right? Jangan suka-suka hati kita bagi information kita pada orang dan sebagainya, right? Jadi credit rating ni kena jaga. So saya rasa credit rating adalah satu benda yang akan menjadi sasaran utama lah untuk pihak peminjam yang memberi peminjaman ni. Selalu dia akan tengok benda tu. Sito Kresu nak masuk nama seminit, tapi kalau dah settle nak keluar nama sebulan, nampak tu kan? Ini yang saya cakap, kalau benda tu dia zonk, dia automatic kat mahkamah ni, dia cerita je dah masuk dalam situ, tapi nak keluar tu memang dia ada proses dia dan sebagainya. Sebab tu kita kena push. Kalau kita biarkan, mungkin dia orang pun akan lambat-lambatkan benda tu. Okey, so itu yang pertama. So jadi C yang pertama, okey, saya tulis kat sini supaya korang ada kat sini. So C yang pertama, C yang pertama saya bawa warna biru supaya awak ada lain sikit. Okey, yang C yang pertama adalah kredit, ataupun kita panggil dia kredit lah, kredit. That's C yang pertama. Okey, kita nak cerita 3 C tadi, credit rating, iaitu rating, alright, and all those stuff. So that's the first one. Okey, yang pertama adalah kredit ataupun credit rating. That is the first C. Alright, jadi pastikan awak berikan perhatian penuh pada benda ni, sebab benda ni adalah yang pertama. Kedua, alright, sebab bukan bank consider kredit saja, bank juga akan melihat lagi satu dalam bisnes. Dan yang ni juga kita, kalau kita tengok ramai usahawan kita, dia tak jaga benda ni. Alright, tak jaga benda ni. Apa benda ni? Benda ni yang saya namakan dia, alright, ni benda ni adalah something yang awak kena ambil perhatian, sebab benda ni penting. Alright, iaitu cash flow. Ini juga sebenarnya adalah satu lagi benda yang perlu kita beri perhatian, sebab bila kita nak dapat satu loan dengan mudah, ini juga akan diberi satu tumpuan tau. So dia tengok macam mana awak punya cash flow, macam mana duit masuk ke awak, macam mana duit masuk, duit keluar, macam mana dia punya aliran tunai, adakah dia macam sangkut, adakah dia lembab, adakah dia bagus, adakah dia punya dia ada margin, ataupun dia memang just roll macam tu juga, ada tak simpanan setiap bulan di akhir bulan tu kan, dan berapa persen daripada duit yang masuk tu dia keluar balik. Ni semua dia akan dikira. Dan biasanya awak kena pandai tau, sebab bila kita dah kira-kira ni kan, kita duit keluar masuk ni, pastikan revenue tu bila dekat cukup bulan tu, kalau boleh pastikan kita punya duit keluar masuk ni kan, yang kita bayar balik pada benda-benda ni tak lebih daripada 65% daripada revenue yang masuk. Kalau contohnya lah, kalau revenue yang masuk adalah 10,000, jangan 6,000 lebih, daripada 6,000 lebih. Maksudnya jangan 7,000 yang actually keluar. Alright, untuk bulan tu pastikan kita ada kawalan benda tu. Alright, ini satu cara untuk kita betulkan, sebab kadang-kadang ramai orang dia tak faham benda ni. Sebab mungkin ada sebab-sebab tertentu. Contohnya kita ada hutang, kita nak bayar hutang tu dengan cepat. Jadi apa kita buat? Bila kita dapat pendapatan, kita ambil duit semua tu, kita bayar hutang. Ini adalah menurunkan credit rating awak di mata bank. Alright, di mata bank awak telah mengeluarkan lebih daripada 65% daripada wang yang masuk untuk dikeluarkan. Jadi awak akan ada sedikit dari segi rating problem. Alright, ini juga kena betul. Mungkin awak keluarkan duit bukan untuk belanja pun, bukan untuk buat benda-benda. Awak ni buat ni nak bayar hutang. Nak bayar hutang kan, nak bayar hutang-hutang ni. Tapi itu juga adalah satu cara yang sebenarnya kurang bijak dari segi credit rating. Sebab tu awak pastikan duit yang keluar ni 65%, jangan lebih daripada tu. Kalau boleh bawah lagi bagus. Sebab tu kadang-kadang bila kita ada hutang yang banyak kan, let's say kita ada hutang
setiap bulan kita kena bayar 3,000, 5,000 dan 15 tahun ke whatever. Saya juga kalau kita dalam masa-masa tight ni kan, kita boleh prolong hutang tu dan kita kurangkan kita punya bayaran bulanan. So ini sebenarnya akan meninggikan kredit rating awak. Walaupun kita ada hutang yang panjang, tapi kredit rating kita baik. Sebab apa? Kita bayar on time, kita punya simpanan kita melebihi daripada 35% tadi. Ini semua akan menjadikan kita ni mendapat satu kredit rating yang bagus. Jadi pastikan benda ni pastikan benda ni setiap bulan ni, jangan awak terus macam dapat duit belanja, dapat duit kita, tapi tak ada satu formula untuk memastikan rating kita tu bagus. Ini penting. Sebab tu C yang kedua, iaitu cash flow ni penting. Duit keluar masuk dalam bisnes kita tu penting sangat. Alright, sebab tu please, alright, mula. Sebab kadang-kadang kita ni tak faham tau, dari segi aliran tunai ni, anak-anak peniaga business people ni, kita ni lebih suka aliran tunai tau. Maksudnya kita nak, kalau boleh setiap bulan ni kita ada lebihan cash flow. Awak suka ada setiap bulan ada cash flow, katakan awak punya cash flow setiap bulan ni, awak suka ada every month ada 5,000 ke, ataupun every month ada 2,000 je? Yang mana awak suka? Mesti awak suka every month ada 5,000, betul? Sebab sebagai seorang peniaga, bila aku ada cash flow yang lebih, saya boleh buat banyak rolling, saya boleh buat banyak, saya boleh buat duit ni bekerja lagi untuk saya dengan lebih pantas, betul tak? So cash flow yang lebih ni, aliran tunai yang lebih adalah satu benda yang perlu kita tengok bagi seorang usahawan. Okay, so why? Kenapa saya cakap benda ni? Sebab kadang-kadang kita bayar hutang ni, hutang kita memanglah, katakan kita ada 500,000 punya hutang, dan setiap bulan kita bayar 10,000 sebab kita punya the duration of hutang, kita cakap 10 tahun aku nak settle, so saya bayarlah 10,000. Tapi bila awak bayar 10,000 dalam keadaan macam sekarang ni, mungkin cash flow awak tight gila, awak tak boleh menyimpan, tak boleh buat rolling, sebab dapat pun 10,000 kena bayar ni kan. Dan lepas tu ada masalah, tak boleh bayar itu, tak boleh bayar ni, semua ni sebabnya adalah kita punya cash flow tadi tight. Jadi apa sebenarnya seorang usahawan yang bijak buat? Dia bukan tengok berapa banyak hutang aku bayar sekarang, tapi berapa banyak cash flow yang aku boleh buat. Jadi bagusnya kita bawa balik loan tu dan kita cuba restructure supaya kita dapat mungkin 30 tahun kan, kita tarik dia stretch dia 30 tahun dan kita hanya bayar 4,000, 3,000 sebulan contohnya lah, dan awak ada 7,000 cash flow excess yang awak boleh buat banyak benda. Alright, sebab tu kadang-kadang saya dengar ada juga pakar kewangan yang cakap, kita kena tengok hutang yang berinterest tinggi dan kita settlekan supaya kita boleh save interest tu. Save interest tu dengan sebenarnya cash flow ni dia berbeza kan. Sebab tu pada Abang Abu, cash flow lebih penting untuk kita jaga. Jadi ini akan menjadikan awak punya kredit rating tadi tinggi. Sebab tu orang yang hutang banyak, yang masih ada hutang, dia boleh dapat lagi hutang. Yang kau ni hutang dah tak ada, dah settle semua, tapi tak boleh dapat hutang sebab kredit rating kita teruk sangat, cash flow kita teruk sangat. So pastikan ini dua kita juga buat persediaan. Maksudnya kita lepas ni dah bijak. Alright, make sure every month duit revenue yang masuk, keluar dia tak boleh 65% ke atas. Alright, maksimum 65%. Kalau bulan ni kita masuk 100,000 masuk, make sure awak hanya boleh keluar 65,000 saja untuk benda-benda lain. 30,000 tu kena end of the month kena ada dalam awak punya account supaya menunjukkan awak punya ni healthy. Alright, itu adalah satu formula yang awak kena ingat dan faham dan buat. Tak kisahlah awak nak berniaga besar ke, lepas ni nak berniaga kecil ke, tapi ni akan menjadikan cash flow rating kewangan awak tinggi. Alright, ok, lepas tu Abang Abu juga ada siapkan kat sini nak bagi tahu anda juga yang ketiga. Yang ketiga ni something yang ramai orang mungkin tak sedar. Sebab apa dia macam, yalah benda ni buat apa kita nak ni kan, tapi sebenarnya yang ni pun kita perlu sediakan sebab dia akan menjadikan kita punya dia panggil dia okay, dia macam ni. Alright, yang ni, ini nama dia collateral. Mungkin collateral ni orang tak bagi satu macam tumpuan, sebab collateral ni biasanya dia tak tahu apa kepentingan collateral, dan mungkin selama ni traditionally kita tahu collateral rumah kita lah kan, benda-benda macam tu. Sebenarnya ok, saya tanya satu soalan, kenapa
loan ataupun loan ni saya tanya soalan, saya nak korang jawab sebab kau ni malas sangat nak jawab ni kan. So aku tanya korang jawab sekarang, dan tekan love banyak-banyak, tekan tag, share, dan hari ni pastikan awak juga komen dekat awak punya page dengan apa yang awak belajar. Alright, buat benda tu sebab benda ni juga akan jadikan diri awak ni ada keberkahan, insya-Allah. Alright, okay, now so saya nak just like apa ni, siapa yang tak suka aku, kau boleh keluar tak daripada benda ni, kau tak payah nak duduk menyibuk kat sini. Yang tak suka saya boleh keluar, tak payah nak tengok pun kan. Kenapa membazir masa awak tengok-tengok benda ni kan. Baik keluar aja, jangan tengok, pergilah tengok benda-benda lain, orang ngumpat ke apa ke kan. Kat sini kita adik-beradik, kita bincang setiap hari, kita datang, kita share dengan adik-beradik, jadi kita nak remain positif dekat sini. Alright, okay, kita ada Syamir. Good morning all. Cash flow rating to remain apa ni, yes, itu to remain 35% of revenue. Yes, maksudnya you cannot belanja 65% and above. Kalau kita dah belanja 70%, daripada duit masuk 70% keluar, then your rating is not good. Right, itu maksud saya. Right, okay. Ilman Hanis, okay. Ilmu Abang Abu memang padu, Allahu Akbar, terima kasih ni. Alright, okay. Dan satu lagi saya nak bagi adalah collateral tadi. Okay, collateral, saya punya soalan tadi, soalan yang saya nak tanya, kenapa loan yang kita ambil, contohnya untuk rumah kita, dia lebih murah berbanding dengan kereta? Kereta ni pula lebih murah daripada credit card. Kenapa? Kenapa credit card tu dia punya interest dia tinggi gila kan, tinggi gila. Kenapa personal loan pun tinggi gila, tapi kenapa yang rumah punya loan ni dia murah? Kenapa? Cuba bagi saya kenapa. Hari-hari bagi booster energy positif, insyaAllah teruskan. Thank you very much. Okay, sebab saya ni memang macam tak suka lah bila ada yang macam tak suka kan, dia kacau kita apa ni, semua tak best. Okay, pasal boleh tarik balik as per mortgage cagaran. Yes, betul, collateral, itu nama dia collateral. Alright, okay. Bila kita meminjam tanpa collateral, maka dia punya interest memang akan tinggi. Okay, sebab bila kita tak ada collateral, maksudnya kalau kita tak bayar, apa dia nak buat? Paling kuat dia hantar surat, lalas dia cakap okey lah, kau nak bankruptkan aku, tapi dia tak dapat balik duit kau. Faham tak? Tapi kalau let's say rumah kau tak bayar, dia pun tarik balik rumah kau. Dia lelong, dia boleh dapat balik duit dia. Jadi risiko dia bila dia memberi pinjaman untuk loan rumah, loan kereta tu lebih rendah daripada dia bagi kepada risiko dalam kredit kad dan sebagainya. Sebab itulah kita tengok bila orang tak bayar kredit kad tu, dia macam pening lah kan. Mungkin sebab tu dia orang charge tinggi kan, sebab dia tahu, sebab orang yang ambil kredit kad ni biasanya dia tak ada collateral kan. Lepas tu dia memang terdesak dan sebagainya, dan kat situ juga bank buat duit. Sebab apa? Dia ambil interest ni banyak, dalam masa berapa tahun je dia dapat balik apa yang sebenarnya dia dah pinjamkan. Lain semua tu terpulang pada kau tak bayar, kau kena. Alright, so sebab tu collateral. Jadi apa kita kena buat sebagai seorang businessman, daripada awal kita mula membina collateral. Contoh apa yang kita boleh buat as collateral? Contohnya kita sudah buat satu tabungan pukat kaya. Sebab tu yang masih belum join pukat kaya, kau jangan nak tunggu-tunggu. Kalau kau businessman, better kau pergi dekat abangabu.com ni, kau pergi tekan dekat pukat kaya, join terus. Alright, sebab hari ini adalah hari terakhir untuk awak dapatkan dengan harga RM15 untuk program selama 3 bulan. Alright, Abang Abu nak betul-betul bagi benda ni. Tapi kalau hari ni awak tak, dia akan naik jadi RM99, dan selepas 30 hari bulan dia jadi RM500. Sebab program ni harga dia memang RM1,000-2,000. Okay, the e-book, dia ada workshop, lepas tu kita ada coaching selama 90 coaching 90 hari, dan of course ada video-video yang awak akan dapat untuk awak belajar. Right, so pastikan awak dapatkan benda ni, sebab kat situ saya juga ajar macam mana nak membina collateral, macam mana kita nak siapkan collateral bila kita perlukan pinjaman, kita dah collateral.
Alright, Tuan Jai, bagus Tuan Jai, tapi benda tu kita belum semak lagi sebab itu tulisan saja. Bila tulisan ni kadang-kadang kita tak dapat, sebab tu pergi yang dah beli ni, awak akan dapat email juga. Dalam email tu dah ada registration untuk workshop 30 hari bulan ni, daftarkan kat situ, right? Okay, yang belum lagi pergi dekat abangabu.com. Hari ni hari yang akhir untuk dapatkan RM15. Minta mak lepas ni adalah 99 dan terus jadi 510. Okay, pastikan awak dapat. Okay, now jadi, apa antara benda yang kita boleh create as collateral? Contohnya adalah kita punya cash flow ataupun cash reserve kita. Kan? Kita nak cash reserve kita. Kita dah ada 100,000 fixed deposit. Itu can be collateral. Right? Itu can be collateral. Rumah kita boleh jadi collateral. That's biasa. Kereta juga, kalau kereta tu ada nilai, maksudnya kita boleh collateral. Tengok berapa yang kita pinjam. Kita juga boleh collateralkan emas simpanan kita. Kita boleh collateralkan cash value insurance kita pun boleh jadi collateral. Alright, kita juga boleh collateralkan business kita. Alright, business kita pun boleh jadi collateral kalau kita ada satu business yang memang ada dia punya profits, alright, daripada audited. Dan juga mungkin IP kita. Saya sebagai penyanyi, saya boleh collateralkan IP saya, intellectual property saya boleh collateralkan untuk saya dapat pinjaman dengan harga yang murah. Okey, kenapa kita perlu benda ni? Supaya kita dapat kadar pinjaman kos yang rendah. Sebab tu 3 benda ni, alright, pastikan awak sediakan daripada awal. Alright, sebab awak janganlah bila dah apply baru, alamak kenapa aku tak dapat. Yalah, rumah kena habis bayar ataupun rumah yang sebenarnya ada nilai. Kadang-kadang belum habis bayar. Belum habis bayar, tapi kita ada value, dia tak appreciate, then dia boleh actually juga take it as a collateral juga. Alright, so benda-benda macam tu kita kena faham. Dan nak fahamkan benda ni, saya buat satu je. Awak kalau nak fahamkan collateral ni, telefon je bank. Telefon bank, awak cakap saya nak bincang dengan credit officer, saya nak bincang, saya nak tahu. Tanya dia orang. Right? Sebab setiap bank ni mungkin ada sedikit dia punya technicality dia. Right? Just tanya, pastikan okey. Jadi awak boleh buat something yang awak boleh bincang dengan dia orang. Sebab biasanya ramai orang ingat property je boleh jadi collateral, jadi banyak benda. Sebab tu saya share ni supaya awak boleh buat persediaan. Buat persediaan collateral. Jadi bila nanti datang masa-masa untuk kita nak buat pinjaman, maka awak ada satu persiapan yang betul. Alright, itulah ilmu pada hari ini, insya-Allah, ilmu 3C yang power untuk kita punyai rating yang tinggi dalam kewangan kita, supaya kita dapat mudahkan pinjaman dengan kos yang rendah. Kenapa saya suruh fokus pada 3 benda ni? Sebab bila kita pinjam ada kos, betul. Apa kos tu? Maksudnya kita bayar dividend interest tu kan. Jadi kita boleh kurangkan benda tu sekiranya kita jaga 3 benda ni. Jadi pastikan daripada hari ini awak mula tengok dalam bisnes awak sendiri, alright, macam mana credit rating awak. Alright, just go there and just check dengan Sitos. Awak bayar RM24 saya rasa kat Malaysia. Dekat Singapore is like credit bureau, I think $5 or $10. Just get it done so that you are clear. So you know what is your credit rating, you know what is the problem that you can actually like improvise. You can set some structure to improvise. So mungkin dalam 6 bulan ni dah betulkan balik, dalam setahun ni dah clear balik supaya awak punya credit rating is good. Alright, secondly saya cakap cash flow, duit keluar masuk tadi. Alright, duit keluar masuk tu jadikan fluid, something yang best. Alright, okay, Sitos is free, tapi Sikris is free, Sitos you kena bayar. Sikris you tak dapat sepenuhnya. Sikris you hanya dapat macam tekanan darah je, you tak dapat banyak lagi. You tak dapat jenis darah apa tu semua tak dapat. Dia tengok tekanan darah dia, okay, that's Sikris. Tapi Sitos ni lah yang saya nak you check. Sebab itu lebih penting. Alright. Dan kedua tadi saya cakap cash flow. Kenapa cash flow? Sebab kita nak pastikan kita dalam level rating yang betul, iaitu kita tak belanja lebih daripada 65% daripada duit yang masuk.
Alright, that is the standard yang kita kena jaga. Alright, kalau kita boleh upkan lagi bagus. Kalau kita set tak, aku nak 60% lagi bagus. Alright, jangan dia melebihi 65% untuk credit rating yang baik di mata bank. Okay, dan akhir sekali saya cakap collateral mula bina, walaupun kita tak ada apa-apa, mula bina collateral supaya kita boleh ada satu collateral bila kita nak minjam tadi. Alright, insurance juga boleh. Alright, maksudnya boleh bayar insurance, keyman policy, like your own self, and then you pay through company. So what it means, bila apa-apa berlaku, duit tu balik kepada company. Itu maksud dia, bukan pada individu yang kita ni kan. Alright, so saya harap you all faham apa yang saya cuba sampaikan dalam topik pada hari ini. Kita jaga benda-benda ni supaya kita punya credit rating tu cantik dan kita boleh dapat loan yang best lah. Sebab apa? Dengan menggunakan 3C ni jugalah sebenarnya saya membantu beberapa orang yang dalam perniagaan. Salah satunya adalah seorang doktor yang ada klinik, yang sebenarnya dalam keadaan yang tenat, dia punya finance disebabkan cash flow tadi. Walaupun bisnes tu menguntungkan, tapi sebab cash flow tadi dia hampir nak tutup. Jadi kita restructure balik, kita check credit rating dia, nampak credit rating dia very poor. Alright, dan kita mula betulkan balik, kita mulakan betulkan dengan cash flow dan juga kita membina collateral sampai dia sekarang dah ada 4 branches. Alright, itu satu benda yang kita buat. Tapi untuk orang-orang yang macam baru ni, sebab tu saya nak ajak sangat, tolonglah sangat yang belum datang ni, pergi dekat abangabu.com. Nampak ni aku tutup mata aku Abang ni kan. So pergi klik dan join Pukat Kaya. Sebab dalam Pukat Kaya saya ajar macam mana kita nak create collateral, macam mana kita nak live our life dengan happy, dengan mewah, tanpa tak nak kedekut, tapi still kita dalam perjalanan yang betul. So itulah yang kita akan kongsikan. Dan hanya hari ini saja benda tu RM15. Besok orang tengok RM15 tekan dah tak boleh lagi. Dia dah terus dah pergi RM99. Alright, so ajak member-member lain juga untuk pergi ke Abang Abu, untuk join, ajak awak punya group, awak punya, kalau awak ni dalam MLM, ajak semua orang. Sebab orang MLM ni juga perlu benda ni, sebab dia boleh buat duit tapi duit tak ada kan, duit dia hilang, duit dia belanja entah apa benda, dan akhirnya dia macam stres lah dia cari benda lain. So ajak member-member awak kalau insurance agent pun memang awak kena, sebab saya faham sangat ramai financial advisor tak ada juga dia punya own personal punya cara. Alright, so ajak member-member awak untuk join, sebab saya menunggu 500 orang untuk kita bantu bimbing dia untuk mencapai satu keadaan kewangan yang sangat insya-Allah sangat best. Alright, jadi jangan terlepas peluang untuk anda, sebab dalam program ni juga saya ada include fintech, saya ada include AI, startup company kat Malaysia ni yang lebih kepada macam digitalization. Semua mereka ni akan bergabung dengan Abang Abu untuk kita nak jadikan benda ni very structured dari segi digitalization. So you ada Wahid Invest, you ada Hey Alfred, you ada Pod kan. Kita nak jadikan benda ni integrasi supaya kita nampak dia punya perjalanan. Alright, so itu saja daripada Abang Abu. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok. Kita dah pukul 10 pun wow, sejak kita buat structure ni dia macam cantik lah 1 jam ni habis dengan cepat. Jadi saya doakan anda semua akan terus Allah SWT memberikan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang barakah, rezeki yang subur, rezeki yang memberikan kita peluang untuk berzakat, berinfak, bersedekah dan juga berwakaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa merahmati kita semua. Alright, jadi saya juga doakan mudah-mudahan anda sentiasa dilindungi daripada wabak penyakit yang sedang berluasa ni. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi orang-orang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga mohon doa-doa dan semua untuk kesihatan saya juga, dan juga keberkatan hidup saya, dan doakan rahmat Allah SWT ke atas diri saya, insya-Allah. Alright, so itu saja, kita akan jumpa lagi alright di esok hari Jumaat dengan satu lagi topik yang pastinya awak akan rasa macam wow, bestnya sebab itu akan berlaku pada esok. Jadi itu sajalah daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور